Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustaz harap anak-anak semua sentiasa sehat dan sentiasa bersemangat untuk terus belajar. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar dalam bahagian adab, iaitu dengan tajuk Rihlah Merihatkan Minda. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz sebagai sokongan di atas penerbitan video-video yang akan datang. Adakah anda semua sudah bersedia? Baiklah, mari kita mulakan. Baiklah anak-anak, tengok gambar ini yang mana pelancongan, Expo Percutian dan Pelancongan. Pada gambar ini kita dapati kita digalakkan untuk melancong, untuk menimba pengalaman dan pengetahuan di tempat-tempat yang menarik. Baiklah anak-anak, apakah yang dimaksudkan dengan rihlah? Rihlah ialah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Quraisy, yaitu ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Maksudnya yaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka, yakni menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Ayat ini menceritakan bagaimana orang-orang Arab Quraisy mereka telah menjalankan perniagaan ketika musim sejuk ke negeri Yaman. Kerana Yaman ialah sebuah negara yang panas. Jadi pada musim sejuk mereka akan berniaga ke Yaman. Manakala pada musim panas pula mereka akan ke Syam. Kerana Syam adalah sebuah negara yang sejuk. Ketika musim sejuk maka teramat sejuk. Jadi bila musim panas maka kepanasan itu tidaklah melampau. Itulah sedikit daripada tafsiran ayat dari surah Quraisy ini. Baiklah anak-anak, apakah adab-adab rihlah? Jadi di sini kita dapati ada 8 semua adab rihlah. Yang pertama iaitu berniat kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadah. Yang kedua, memulakan perjalanan rihlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Macam mana cara sembahyang sunat musafir? Iaitu dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan niat sahaja aku sembahyang sunat musafir kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, dan kita sembahyang seperti biasa, dan seterusnya kita berdoa. Di antara doanya yang mudah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna limuqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang ketiga, memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah. Tempat yang tidak maksiat, tempat yang tidak mendorong kita melakukan dosa. Seterusnya, adab rihlah yang keempat iaitu menutup aurat dengan sempurna supaya maruah kita terpelihara, iaitu memakai tudung yang sempurna serta memakai pakaian yang tidak ketat, dengan memakai pakaian yang longgar. Bagi orang lelaki pula, iaitu tidak memakai seluar pendek hingga menampakkan paha. Seterusnya, apa anak-anak yang kelima? Adab rihlah yang kelima iaitu
mesti mendapatkan keizinan ibu bapa. Contohnya, pihak sekolah ingin mengadakan rehlah ke Kuala Lumpur, ke Melaka, maka anak-anak mesti mendapat dulu keizinan daripada ibu bapa. Seterusnya yang keenam, iaitu menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita rehlah, bila kita melawat ke tempat-tempat yang menarik, maka kita mestilah melihat berbagai-bagai macam keadaan, situasi, tempat yang kita lawati itu, maka kita gunakanlah sebaik-baiknya mata kita dan kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu ia merupakan ibadah. Bila kita tafakur, bila kita berfikir, inilah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telinga. Bila kita pergi ke tempat tepi pantai ataupun tepi air terjun di dalam hutan, maka kita dapati bunyi bermacam-macam. Itulah merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan fikiran kita. Kita berfikir, tafakkaru fi alaillah. Berfikirlah kamu pada kejadian, iaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya anak-anak yang ketujuh, iaitu kita kena sentiasa menjaga waktu-waktu solat. Jangan kita terleka dengan lawatan kita, tapi kita kena jaga waktu solat. Dan bila kita bermusafir, bila jarak perjalanan itu sejauh 90 km ataupun 2 marhalah, maka kita boleh ringkaskan serta himpunkan sembahyang kita. Ringkas iaitu qasar, himpun iaitu jamak. Kita boleh himpunkan di antara sembahyang maghrib dengan isya dan juga sembahyang zuhur dengan asar, dan boleh dikerjakan sembahyang yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Seterusnya yang ke-8, kita kena sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang rehlah itu, maka kita jangan lupa daripada mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, masya-Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan lupa kita menyebut kalimah-kalimah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 8 daripada adab rehlah. Seterusnya anak-anak, apakah pula kelebihan beradab semasa rehlah? Apakah kelebihan beradab semasa rehlah? Daripada boria ini, maka kita ambil perkataan-perkataan yang dia warnakan merah. Dia merahkan perkataan itu, iaitu yang pertama, tenangkan fikiran. Kelebihan beradab semasa rehlah akan menjadikan kita tenang fikiran, iaitu tenangkan fikiran. Yang kedua, dapat kenali budaya tempatan. Yang ketiga, merangsang minda. Yang keempat, banyak pengalaman. Yang kelima, iman di jiwa juga ditingkatkan. Yang keenam, maruah diri akan dapat dipertahankan. Itulah kelebihan adab semasa rehlah. Seterusnya anak-anak, sebagai latihan pembelajaran kita pada kali ini, iaitu sila jawab soalan ini. Soalan yang pertama, cari dan kelaskan perkara yang berikut. Cuba jawab soalan ini. Yang pertama, pengertian rehlah. Apakah pengertian rehlah? Ustaz sudah sebutkan pada awal pembelajaran tadi. Yang kedua, perkara yang perlu dielakkan semasa rehlah. Apakah perkara-perkara yang sepatutnya kita tidak lakukan semasa rehlah?
Ia berada di bahagian adab, rehlah. Kemudian yang ketiga, kelebihan beradab ketika rehlah. Apakah kelebihan yang Ustaz juga sudah sebut di dalam Buria itu tadi. Seterusnya anak-anak, cuba kita fikirkan dan cuba kita kaji dan kita bincangkan. Soalan 3. Teliti situasi di bawah dan berikan pandangan kamu. Ada 4 situasi. Yang pertama, cuba kita fikirkan baik-baik. Sebelum meninggalkan tapak perkhemahan, kamu membersihkan sampah sarap yang bertaburan di sekelilingnya. Adakah perbuatan ini dipuji? Adakah perbuatan ini dilarang? Adakah perbuatan ini akan mengganggu orang lain? Cuba kita fikirkan. Yang kedua, rakan kamu ingin menyertai lawatan yang dianjurkan oleh pihak sekolah, tetapi dilarang oleh penjaganya. Ibu bapanya telah melarang awaklah. Ibu bapa awak telah melarang awak daripada menyertai lawatan. Apakah tindakan kamu? Apakah tindakan kamu? Adakah kamu benci? Kamu marah? Kamu reda? Kamu setuju dengan tindakan ibu bapa kamu itu? Cuba kita fikirkan. Kemudian yang ketiga, ketika di kedai cenderahati, seorang rakan kamu mengambil cenderahati tanpa membayarnya. Apa pandangan kamu? Adakah perbuatan dia itu bagus? Adakah perbuatan dia itu berdosa? Adakah perbuatan dia itu disukai oleh agama? Cuba kita fikirkan. Kemudian apakah sepatutnya kita sebagai kawan bila mengetahui apakah tindakan kita kepadanya? Baiklah. Seterusnya yang keempat, sentiasa memelihara solat ketika rehlah. Apa pandangan kamu? Adakah perbuatan itu bagus? Adakah perbuatan itu membazir masa? Adakah perbuatan itu menyusahkan? Cuba kita fikirkan. Baiklah anak-anak semua, Ustaz harap anak-anak semua dapat menjawab soalan pada bahagian ini, minda aktif. Kemudian untuk soalan ini, cuba fikirkan dan kamu boleh berbincang juga dengan ibu bapa kamu. Baiklah, setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Ustaz harap anak-anak semua dapat memahami dengan jelas apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.